orang mukmin, rahmat Allah, Nabi menerangkan kepada kaum mukminin, ini orang yang menerima rahmat Allah, supaya mereka bersyukur kepada yang telah memuliakan mereka dengan rahmatnya. Dan rahmat itu yang dinamakan amal yang soleh. Ini merupakan rahmat yang dikatakan amal soleh. Sebab sesiapa yang mengharap rahmat Allah, syarat dia, apa syarat dia? Nabi kata, nak mengharapkan rahmat Allah ini, syarat dia kena beramal dengan amal yang soleh. Ya, dia apa dia? Mengikut petunjuk Allah. Ini syarat dia, beramal dengan mengikut petunjuk Allah. Bila sebut mengikut petunjuk, hudal linas, hudal ni makna petunjuk, hidayah. Tapi dia kena buat, kena ikut, kena amal. Bila sebut petunjuk jemaah, dia tidak boleh lari daripada dua keadaan, hablu minallah wa hablu minannas. Dua ni kena jaga. Kalau kita jaga hablu minallah, jaga hubungan dengan Allah. Sebagai contoh, ya, sembahyang kita di masjid, mengaji kita, tetapi wa hablu minannas kita tak jaga, kita masih lagi tidak tergolong sebenarnya dalam golongan orang yang mendapat rahmat. Tidak. Ada satu sahabat, kawan ada bercerita. Dia kata, Ustaz, ada jemaah masjid kita ni bukan di sinilah yang cerita di luar. Dia memang alhamdulillah berubahlah. Dulu dia jarang datang masjid, sekarang dah mula minat ke masjid, mengaji pun rajin, alhamdulillah, ya. Kemudian selain daripada itu, tengok dia pun bercerita, dia mampu bangun malam, solat tahajudnya, baca Quran. Tapi semenjak dia jaga ni, semenjak dia dah nampak berubah, wa hablu minallah ni, masya-Allah dia jaga. Tetapi dia sanggup tinggalkan kerja, berhenti bekerja, ya, hingga mengabaikan tanggungjawab dia khusus kepada isteri dan anaknya. Berhenti bekerja. Sebab dia kata, kalau saya bekerja, saya jadi lalai, saya jadi lega. Saya berhenti, saya hanya tumpukan untuk beribadah. Tentang rezeki isteri dengan anak, itu saya serah pada Allah Ta'ala. Ini kadang-kadang kita sebenarnya telah ditipu oleh syaitan. Syaitan dah berjaya menipu kita. Sebab itu syaitan ni dia tak akan biarkan kita selamat. Dia tak akan biarkan. Tak dapat dia cara nak sesatkan jadi kita manusia yang tak semayang. Dia akan sesatkan juga dengan cara kita banyak semayang, beramal. Dengan dia memasukkan sifat ujub dalam hati, dengan dia masukkan sifat sombong dalam hati kita. Walaupun rajin kita ke masjid, hingga kita mengabaikan tanggungjawab kita. Mentang-mentang isteri dah bekerja, biar isteri lah yang cari nafkah, kita tak payah dah. Sedangkan kewajipan nafkah itu bukan isteri, suami, ya, untuk memberi nafkah pada isteri dan anak. Walaupun isteri bekerja, alhamdulillah isteri membantu, dia tak wajib, dia hanya menolong. Patut kita bersyukur isteri nak tolong, ya, sama-sama untuk menjaga ekonomi. Bersyukurlah sepatutnya. Ini kita berhenti bekerja, tumpukan ibadah. Ini kita tak termasuk dalam golongan orang yang mendapat petunjuk sebenarnya. Kerana petunjuk itu dia mesti jaga dua tu, hablu minallah wa hablu minannas. Kalau jaga hubungan dengan manusia, tak jaga hubungan Allah pun tak jadi juga. Dia dua tu kena seiring. Apa dia jaga wa hablu minannas? Jaga di sudut isteri, anak, itu kewajipan yang perlu dipelihara, ya, yang perlu dijaga. Dan rahmat itu yang disebut tadi apa dia? Ialah dengan kita beramal mengikut petunjuknya, barulah tercapainya yang disebut sebagai rahmat. Berdalilkan surah, ya, diberdalilkan ayat Al-Quran. Ya Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Surah apa ni? Ada yang habis? Ya, coba kita tak habis semua. Jadi ini di dalam Al-Quran, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat pada orang-orang yang berbuat baik. Bila kita buat baik, maknanya kita sudah mendapat rahmat Allah. Bila kita dapat rahmat Allah, ketenangan itu ada dalam hati. Keluarga kita bahagia, negara kita aman, ya, hidup kita makmur. Ini menunjukkan tanda rahmat. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis
khairun nas, sebaik-baik manusia, man, sesiapa, anfa'akum linnas, yang boleh ataupun yang memberi kebaikan kepada orang lain, yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Maknanya yang dikatakan manusia yang baik itu ialah manusia bagaimana manusia boleh memberi kebaikan. Apa di antaranya? Kita boleh maknanya ringan tulang, suka membantu, ya. Inilah manusia baik yang boleh memberi manfaat pada keluarga, pada isteri, pada anak, pada jiran. Bukan boleh memberikan sesuatu yang mudarat. Jadi maknanya rahmat Allah itu dekat pada orang-orang yang buat kebaikan. Dan juga firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Maka sesiapa yang berharap, inginkan mendapat rahmat, ya, dan bertemu kepada Allah dalam keadaan Allah kasih kepada kita, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh. Dia amal ni dia ada soleh. Kalau amal baik, amal buruk. Ini perbuatan kita. Jadi kalau kita nak dapatkan rahmat itu, mesti syarat dia apa dia? Beramal dengan amal yang soleh. Itulah Allah sebut juga di dalam suratul Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia ini dalam kerugian, kecuali orang yang tak rugi ini, mana orang yang mendapat rahmat lah. Bila hidup kita tak dapat rahmat, kita tak rugi. Apa dia? Di antaranya ialah illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ialah orang-orang yang beriman dan beramal dengan amal yang saleh, dan senantiasa berpesan kepada kebenaran dan kesabaran. Ini tanda orang yang mendapat. Jadi sini jemaah, cuba kita muhasabah. Kita lihat, ya, Ramadan sudah berlalu. Sekarang nak masuk bulan Zulhijjah dah. Cuba kita lihat di dalam bulan Ramadan yang lalu yang disebutkan sebagai bulan hidayah. Betul? Ramadan ini disebutkan sebagai bulan hidayah. Sebab itu bila Allah sebut walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, ya, dan hendaklah kamu membesarkan Allah setelah mana kamu diberikan hidayah. Maksud ayat ini, ketika mana kita menunaikan ibadah puasa sebulan, kita berpuasa, maka Allah suruh kita besarkan takbir. Kerana apa? Kerana Allah telah memberikan banyak petunjuk di dalam bulan Ramadan. Betul ke tidak? Jadi kita kena lihat, apakah dengan hidayah itu kita diberikan taufik yang kita mampu untuk melakukan amal itu setelah berakhirnya Ramadan. Sebagai contoh, apa di antara yang Allah Ta'ala berikan petunjuk tarbiyah pada bulan Ramadan? Kita ambil sedikit dan kita lihat bulan ini yang kita sekarang berada ni macam mana. Apakah amalan Ramadan itu dapat kita teruskan? Apakah hanya berhenti pada bulan Ramadan? Sebagai contoh, Allah Ta'ala latih kita. Antara pelatihan Allah Ta'ala kepada kita untuk menjaga waktu. Orang yang soleh dia sentiasa menjaga waktu. Bila Ramadan, tengok waktu maghrib. Berapa ramai kita jaga waktu maghrib, ya? Yang suami tak pernah tanya masuk waktu pun hari itu tanya. Ini waktu Ramadan. Tunggu waktu, bukan waktu yang tunggu kita. Sebelum maghrib tunggu dulu. Tanya bila masuk maghrib ni, bila masuk maghrib, tak sabar. Bila Allahu Akbar, Allah seronok rasa dah masuk waktu, ya? Tengok waktu nak tunggu isyak, ramai tak datang macam malam ni. Ramai ni penuh dah. Tengok Ramadan. Betul, ya? Kita boleh lihat ni dah penuh dah, ramai dah, penuh sampai melimpah keluar. Ni Ramadan, nak tunggu masuk isyak, nak tarawih ni. Sepatutnya lepas Ramadan pun begitulah. Ini tanda kita mendapat rahmat. Sepatutnya lepas Ramadan, amalan inilah yang perlu dibakwa. Kenapa bila Ramadan, waktu yang tunggu kita, bukan kita yang tunggu waktu. Kenapa? Jadi di situ kita kena cek balik, ada tak kenalah pada ibadah Ramadan kita buat.
Kerana mungkin antara salah satu faktor apabila niat kita tersasar daripada matlamat yang sebenar. Kita berpuasa bukan kita letakkan nawaitu lillahi ta'ala. Kita berpuasa mungkin hanya untuk mencari kelebihan-kelebihan semata-mata. Mungkin untuk mencari hikmah semata-mata. Mungkin kerana ikut-ikut orang. Oh, Ramadan puasa, aku pun puasa. Bukan kerana niat lillahi ta'ala yang sebenar. Bila kita letakkan matlamat, akhirnya amalan itu takkan mampu untuk diteruskan. Akhirnya kita akan menjadi hamba Ramadan, bukan hamba Allah. Itu yang kata Yusuf Al-Qadawi, kunu rabbaniyun wala takunu ramadhaniyun. Jadilah kamu hamba Allah, jangan kamu jadi hamba Ramadan. Kalau kamu jadi hamba Ramadan, kamu hanya mampu beramal bulan Ramadan. Lepas Ramadan, kamu dah tak mampu dah. Ini yang kita kena faham. Yang kedua, apa lagi di antara tanda yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita supaya kita mendapat rahmat dan amalan ini kita mampu pada bulan Ramadan, yang disebutkan sebagai bulan hidayah. Apa lagi? Yang keduanya, ya, setelah banyak kita menunggu waktu, kita ada tadarus. Apa tujuan kita ada tadarus? Kerana itu amalan yang sunnah kita buat. Halakah, baca Quran, ya, dengan talaki, perbetulkan. Tetapi kenapa amalan ini tak dapat diteruskan bila berakhirnya Ramadan? Kenapa Ramadan kita boleh buat, lepas Ramadan mana dia tadarus kita? Kenapa? Berhentinya kita nak membaca Al-Quran. Jawapannya sebab dah khatam, Ustaz. Ini masalah. Dengan ingatnya dah khatam ni dah habis. Tidak ada istilah khatam sebenarnya bila kita baca Quran. Selagi mana kita hidup, bacalah. Habis kita ulang, untuk ulang. Tapi orang kita ni bila semua khatam dah selesai dah. Oh, dah bangga solat dah, tak payah baca Quran. Tak, sepatutnya kita buat. Tak mampu buat setiap malam, kita buat seminggu sekali. Tak mampu seminggu sekali, kita buat sebulan sekali. Tak mampu sebulan sekali, takkan setahun sekali Ramadan saja. Yang penting, cubalah. Tak dapat di surau, buat di rumah dengan anak-anak, dengan keluarga, kita buat tadarus. Ya, tak dapat setengah muka, bacalah suku. Penting istiqamah. Yang Nabi suka, buat sikit tapi berterusan. Jangan, oh hebat, buat banyak, akhirnya habis Ramadan dah tak mampu. Dan yang ketiganya, apa amalan soleh yang perlu kita kena teruskan nak mendapat rahmat Allah. Tarbiyah Ramadan yang Allah beri, selain daripada tadarus, antaranya ialah amalan yang digalakkan, yang disunahkan ialah qiyamul lail. Qiyam. Kenapa Allah Ta'ala berikan kepada kita satu amalan, satu ibadah yang tak ada pada bulan yang lain? Amalannya ialah sahur. Apa tujuan ibadah sahur itu? Tujuannya Allah nak didik kita supaya lepas Ramadan kita mampu bangun pukul 4-5 pagi. Ramadan kita boleh bangun pukul 5, siapkan makanan sahur. Sebenarnya sahur itu mendidik, Allah nak didik kita bangun 5 pagi supaya menjadi tabiat lepas Ramadan, ya, kita mampu bangun pukul 5. Sembayanglah tahajud, sembayang taubat, sembayang hajat. Kita sebagai manusia ni, kita ni berhajat. Kita ni lemah. Kita ni bergantung kepada Allah. Ya. Walaupun Allah beri kita akal yang cerdik, harta yang banyak, tapi kita lemah. Kita tidak lepas dengan ujian. Ujian anak, ujian keluarga, ujian harta. Maka kita kena banyak bermunajat, berdoa. Di antara waktu-waktu yang amat mustajab sepertiga malam, antaranya waktu yang disebut qiyamul lail, ya, waktu sepertiga malam. Dan inilah kalau mampu kita bangun pukul 5.30, bangun. Tak mampu pukul 5, bangun 5.30. 15 minit lagi dah masuk subuh, sembahyanglah tahajud 2 rakaat. Ya? Dan di antara amalan yang amat Nabi suka lagi ialah kita buatlah amalan solat sunat witir. Buat witir. Tak mampu, takut malam tak terbangun, kita buat lepas isyak. Boleh. Ataupun sebelum tidur, buat 2 salam, 2 rakaat, 1 rakaat, 3 rakaat dengan 2 salam. Kita buat. Itu antara amalan yang digalakkan. Dan lagi apakah amalan yang perlu kita buat? Ialah bersedekah. Ramadan, Masya Allah. Kenapa lepas Ramadan banyak nak bersedekah? Yang sepatutnya amalan inilah yang kita buat. Dan yang akhirnya, banyak lagi lah sebut yang akhirnya, yang mungkin boleh kita cuba amalkan ialah berpuasa.
dalam sebulan 3 hari yang disebut hari-hari putih. 13, 14, 15 bulan Islam, bukan Masih. Bulan Islam. Kena tengoklah kalender Islam. 13, 14, 15 Zulkaidah dah lepas ya. Hari ni dah masuk. Hari ni ada apa? Hari Jumaat. Hari Jumaat 16 ya. Kalau tak silap lah. Hari Jumaat 17, 15 sampai hari Rabu ya. Kita buat. Kalau jatuh bulan Zulhijjah hari Tasyrik 13 kan hari Tasyrik kan. Kita boleh puasa 14, 15, 16, tambahkanlah sehari. Ada masalah. Ini amalan yang amat-amat digalakkan, yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh berpuasa 30 hari dalam sebulan, takkan 3 hari tak boleh? Tak. 30 boleh sebulan, 3 hari je. Selain daripada Isnin dan Khamis, sudah kita rutin dah kan, yang 3 hari. Allah, itu antara amalan-amalan. Jadi kalau kita mampu kekalkan amalan-amalan inilah yang menunjukkan Allah akan memberi kepada kita banyak rahmat-rahmat kepada kita. Dan kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika turunnya ayat wa rahmati wasiyat kullu syai', rahmatku meliputi segala sesuatu, maka pada waktu turunnya ayat ini, maka iblis menunjul-nunjulkan dirinya sambil berkata, saya termasuk dari sesuatu, tentu saya akan mendapat bahagian daripada rahmatnya. Ini ya. Bila turunnya ayat ini, iblis kata, oh, dia dapat rasa seolah-olah dia mendapat rahmat Allah. Maka demikian juga kaum Yahudi dan Nasara, mereka juga merasakan mereka juga dapat rahmat Allah Ta'ala. Kemudian Allah turunkan ayat seterusnya yang bermaksud, maka aku tetapkan rahmatku pada orang-orang yang takwa, jaga diri dari syirik dan mengeluarkan zakat, dan mereka yang percaya pada ayat-ayat kami. Nampak? Jadi maknanya ayat itu Allah Ta'ala bagi tahu syarat nak dapatkan rahmatku ini, ya, walaupun Allah turunkan rahmat ini semua, tetapi bukannya semua yang dapat. Syaratnya apa dia? Mestilah kita menjadi orang yang bertakwa.